Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Buletin Pahang, Khamis 10 Mac 2022 bersama saya Janah Kamaruzaman. Kerajaan Pahang akan menyediakan beberapa loji jana kuasa solar di negeri ini sebagai usaha mempromosi tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, antara salah satu tenaga boleh diperbaharui terbesar di negeri ini ialah loji jana kuasa biogas yang terletak di Berek, Pahang. Katanya tenaga boleh diperbaharui melalui biogas yang dihasilkan daripada minyak kelapa sawit dan penggunaan tenaga itu dapat membantu mengawal pengurusan sisa kilang serta mengurangkan penggunaan arang batu atau gas asli. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Simposium Pelancongan Antarabangsa 2022 Anjuran Tourism Pahang dengan kerjasama University College of Yayasan Pahang UCYP bertemakan pelancongan hijau dan strategi kemampanan yang disertai beberapa negara seperti India, Korea Selatan, Filipina, Pakistan dan Vietnam di platform webinar hari ini. Dalam pada itu, beliau berkata kerjasama antara UCYP dan pihak pelancongan Pahang dilihat mampu mencipta lebih banyak inisiatif yang menyumbang kepada pertumbuhan industri pelancongan di negeri ini. Menurutnya, tema Green Tourism and Sustainability Strategies yang diangkat amat sesuai dengan iklim semasa negara yang bakal membuka sempadan antarabangsa tidak lama lagi. Beliau berkata besar harapan agar acara pelancongan berasaskan alam sekitar yang tertangguh sebelum ini akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dapat dihidupkan kembali. Antara acara yang telah diaturkan ialah Fraser Hill International Bird Race, Royal Pahang Billfish International Challenge, cabaran hutan hujan dengan memulakan pendakian di Pulau Tioman dan beberapa kawasan menarik di Pahang. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA memaklumkan aktiviti pembalakan di Pahang tidak melebihi catuan tembangan tahunan CTT yang ditetapkan Majlis Tanah Negara MTN. Timbalan Menteri KETSA Yang Berhormat Datuk Ali Biju seperti yang dilaporkan Sinar Harian berkata, perolehan itu berdasarkan rekod daripada tahun 2016 hingga 2020. Beliau berkata penetapan CTT berkenaan adalah berasaskan keupayaan pemulihan semula jadi kawasan yang diusaha hasil di mana setiap kerajaan negeri perlu mematuhi kadar yang ditetapkan. Katanya MTN ke-71 yang bersidang pada 14 Disember 2015 telah bersetuju dengan penetapan CTT bagi negeri Pahang seluas 68,435 hektar. Berdasarkan rekod daripada tahun 2016 hingga 2020, hutan pengeluaran dalam hutan simpang kekal di negeri Pahang yang telah diusaha hasil dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 RMK11 adalah seluas 58,075 hektar. Ini menunjukkan pengusaha hasilan di negeri Pahang tidak melebihi CTT yang telah ditetapkan iaitu pengurangan sebanyak 10,360 hektar daripada kadar CCT yang telah ditetapkan. Beliau berkata ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Temerloh Datuk Muhammad Anwar Muhammad Tahir di Dewan Rakyat Kuala Lumpur semalam. Datuk Muhammad Anwar dalam pernyataannya meminta menyatakan usaha kerajaan dalam mengawal pembalakan di Pahang daripada menjadi bencana seperti hujung tahun lalu. Datuk Ali berkata bagi rancangan Malaysia ke-12 RMK12 pula, CTT yang telah ditetapkan oleh MTN ke-77 pada 28 September 2020 di negeri Pahang adalah seluas 58,000 hektar dan pematuhan terhadap CTT dilaporkan dalam mesyuarat MTN. Kerajaan negeri akan berusaha menyelesaikan masalah muara sungai di sekitar Kampung Balok hingga ke Cerating yang semakin cetek akibat dipenuhi lumpur tebal dan pasir. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, keadaan ini menyukarkan pergerakan keluar masuk bot nelayan tradisional untuk keluar menangkap ikan dan pulang ke pangkalan pada setiap hari.
Justru katanya kerajaan Pahang amat mengambil berat perkara ini dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar mahukan ia diselesaikan segera jika boleh sebelum tibanya musim tengkujuh tahun ini. Dan kita berharaplah supaya perkara begini mendapat perhatian yang sewajarnya daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga kerajaan negeri yang dan seboleh-bolehnya dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah ataupun rintihan-rintihan yang dihadapi oleh kawan-kawan nelayan di sekitar kawasan Berserah ni. Jadi harapan saya pada hari ini dan saya sendiri mendapat penjelasan dan saya telah dapat memahami dengan begitu jelas sekali apa yang dihadapi oleh nelayan-nelayan di sini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan ke Berserah semalam. Sebelum itu, beliau mendengar penjelasan dari Ketua Nelayan Balok, Encik Raja Haris Raja Salim dan Encik Zuaini Muhammad ketika meninjau muara-muara sungai yang cetek akibat berting pasir dan lumpur. Beliau yang juga wakil kerajaan negeri di Dewan Negeri Berserah berkata, keadaan ini menjejaskan kehidupan nelayan sekitar Kampung Balok hinggalah ke Cerating di Berserah. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP mengeluarkan kenyataan berkenaan penggunaan perkhidmatan ejen pelancongan bagi kemasukan ke Taman Ekorimba Mossy Forest adalah bagi tujuan keselamatan para pelancong. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Facebook JPNP berkenaan artikel The Rakyat Post pada 8 Mac lepas, pihak JPNP telah pun membuat pengumuman berkenaan pembukaan semua kawasan ekopelancongan berstatus hutan simpanan kekal di negeri ini bermula 7 Mac. Berdasarkan makluman berkenaan, JPNP juga telah memaklumkan bahawa pengunjung yang ingin memasuki TER Mossy Forest wajib mendapatkan perkhidmatan ejen pelancongan di daerah Cameron Highlands. Pemakluman ini adalah disebabkan oleh kejadian tanah runtuh di jalan masuk ke stesen VHF Gunung Berincang yang merupakan jalan masuk ke TER Mossy Forest pada Disember lepas di mana ia berbahaya kepada kenderaan biasa dan pemandu yang tidak mahir di jalan berkenaan. Selain itu, bagi keselamatan dan keselesaan pengunjung ke TER ini, hanya kenderaan lasak 4WD saja yang boleh diguna pakai untuk memasuki kawasan tersebut. Faktor kawasan tempat letak kenderaan yang terhad di kawasan berkenaan juga menjadi salah satu faktor pengumuman yang dikeluarkan dan pihak JPNP menyarankan pengunjung mendapatkan perkhidmatan ejen bagi perkongsian kereta bagi tujuan kawalan trafik di kawasan berkenaan. Harga bagi pakej yang ditawarkan oleh ejen pelancongan untuk ke TER Mossy Forest adalah berdasarkan harga pasaran dan juga permintaan semasa. Pihak JPNP juga memaklumkan penggunaan perkhidmatan ejen pelancongan ke kawasan tersebut juga adalah tindakan sementara sehingga jalan akses telah dibaiki oleh Jabatan Kerja Raya JKR dan selamat digunakan. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.